بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin, muslimat yang dikasihi Allah sekalian, ada 3 perkara yang menjadikan Ramadan begitu istimewa. Yang pertama, as-siyam, yakni ibadah puasa yang telah difardukan ke atas setiap muslim. Yang kedua, al-qiyam, di mana Allah telah menjanjikan betapa besarnya pahala dan ganjaran bagi orang yang melakukan qiyamul lail. Dan yang ketiga, al-Quran. Al-Quran kerana kalamullah yang penuh mukjizat yang diturunkan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang Al-Quran, terdapat peristiwa nuzul Al-Quran di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah. Nuzul Al-Quran, dari segi bahasanya, perkataan nuzul itu berarti turun daripada tempat yang tinggi. Penggunaan istilah nuzul Al-Quran ini hanya secara majas ataupun simbolik untuk menunjukkan pemberitahuan Al-Quran dan bertujuan untuk menunjukkan ketinggian mukjizat Al-Quran. Peristiwa nuzul Al-Quran seperti mana yang kita telah ketahui, ada 3 peringkat penurunan Al-Quran. Yang pertama iaitu daripada Allah ke Lauh Mahfuz, dan yang kedua daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni langit dunia, dan yang ketiga daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Untuk peringkat penurunan Al-Quran yang pertama, yakni daripada Allah ke Lauh Mahfuz, bersandarkan pada ayat 21 dan 22 dalam surah Al-Buruj, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Mafhumnya, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Untuk makluman semua hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah sekalian, Lauh Mahfuz ini adalah terpelihara daripada segala bentuk gangguan mahupun gangguan syaitan. Untuk peringkat penurunan yang kedua, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni langit dunia. Penurunan kali kedua ini adalah secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dipercayai berlaku berpandukan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang barakah. Surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-Qadr, bermula daripada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadr. Menurut Al-Qurtubi, Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadr secara sekaligus dan ia disepakati oleh seluruh ulama tanpa khilaf. Penurunan Al-Quran yang ketiga daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam.
Penurunan di peringkat ini berlaku secara beransur-ansur. Al-Quran mula diturunkan kepada Rasulullah SAW sejak baginda dilantik menjadi Rasul dan selesai apabila baginda hampir wafat, iaitu dalam tempoh 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dalam surah Al-Isra ayat 106, Bismillahirrahmanirrahim. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang dan kami menurunkannya beransur-ansur. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, bagaimana malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu? Harith bin Hisham, seorang sahabat Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada baginda bagaimana wahyu diturunkan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Kadang-kadang wahyu datang kepadaku dengan gema desingan bunyi loceng dan ini amat berat bagiku. Dan sementara bunyi itu hilang, aku mengingati apa yang disampaikan kepadaku. Kadang ia datang dalam bentuk jelmaan malaikat kepadaku, menyerupai lelaki, bercakap denganku dan aku menerima apa sahaja disampaikannya kepadaku." Ayuh hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita imbau kembali kisah beberapa orang Rasul dan Nabi. Contohnya pada zaman Nabi Musa alaihi salam telah terkenal dengan suasana ahli sihir yang Allah turunkan mukjizatnya lebih kepada cara menghadapi sihir. Yang kedua, kisah Nabi Isa alaihi salam telah terkenal dengan teknologi perubatan canggih, yakni Allah turunkan mukjizat kepada beliau menghidupkan orang mati, yakni lebih daripada ilmu pakar perubatan. Yang ketiga, Rasulullah SAW, di mana zaman Nabi Rasulullah SAW meriahnya syair dan sastra, bahkan pasar seni lebih ramai daripada pasar unta. Yang ini adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, mukjizat Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh syair-syair ketika itu. Kita pergi ke mukjizat Al-Quran dari segi bahasa. Yang pertamanya, ianya tidak boleh ditiru. Dalam kisah Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab ini cuba meniru ayat Al-Quran tetapi ianya tidak berhasil. Beliau membuat surah Ad-Difda' yang bermaksud surah kata. Walaupun dalam Al-Quran ada surah haiwan seperti Al-Ankabut, yakni labah-labah, An-Naml, yakni semut, dan Al-Baqarah, yakni lembu. Tapi redaksi ayat-ayat ini tidak seteruk mana yang dibuat-buat dan dicipta. Hadirin hadirat, tiada bahasa yang lebih indah daripada bahasa Al-Quran kerana gaya bahasanya yang menarik dan kerana ianya adalah kalam Allah yang penuh dengan mukjizat. Mukjizat Al-Quran dari segi bahasa yang kedua, ianya boleh dibaca oleh semua umat manusia di seluruh pelosok dunia. Tidak semua orang boleh bercakap dalam bahasa Arab, termasuklah para qari, qari'ah, hafiz, hafizah di seluruh pelosok dunia, tetapi mereka boleh membacanya dengan begitu indah. Setiap negara berbeza bahasa, namun semua boleh membacanya dalam bahasa Arab Al-Quran serta memahami isi kandungannya. Mukjizatnya adalah kita boleh membaca Al-Quran, boleh membaca bahasa Arab Al-Quran juga walaupun kita tidak faham isi kandungan ayat Al-Quran tersebut. Muslimin muslimat, yang ketiga ialah bahasa Al-Quran adalah bahasa yang tertua di dunia. Dalam dunia ini tidak banyak bahasa yang lebih daripada 1000 tahun. Dan bahasa Arab Al-Quran ini terbukti terwarisi sehingga sekarang dan kira-kira berusia lebih daripada 2000 tahun. Mukjizat Al-Quran yang keempat, ianya penuh dengan fakta saintifik.
Contohnya, ilmu Al-Quran yang sangat meluas begitu mencabar ilmuwan manusia-manusia moden. Bacalah Al-Quran, syaratnya kena kita tadabburkan. Kalau ianya dibaca sahaja, ditaranumkan sahaja, kita tidak akan faham maksud serta isi kandungannya. Namun, jika kita kaji dan tadabbur, kita dapat jutaan manfaat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu bacalah Al-Quran, tadabburilah Al-Quran dan jadikan ianya sahabat dan pendamping kita di dunia dan memberi syafaat di hari akhirat kelak. Sekian sahaja perkongsian berkenaan dengan nuzul Al-Quran dan mukjizat Al-Quran daripada saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.